Tuan-tuan kalau tanya saya, Ustaz, syurga Allah buat dah kala ni? Tuan-tuan, syurga telah pun dijadikan oleh Allah lama dah. Ustaz, neraka Allah cipta dah ke? Tuan-tuan, Allah dah cipta neraka lama dah. Neraka Allah nyalakan 1000 tahun yang pertama warna merah. Api neraka tu warna merah, tuan-tuan. 1000 tahun pertama waktu Allah mula-mula jadikan neraka. 1000 tahun. Beda panas enjin dulu. 1000 tahun yang kedua menjadilah warna api neraka itu warna putih. Masuk 1000 tahun yang ketiga sampailah ni menjadilah api neraka itu warna hitam. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, Engkau lapangkan dadaku ya Allah. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah ya Allah bagiku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan bukakanlah simpulan yang ada pada lidahku ya Allah. Yafqahu qawli, moga-moga mereka memahami perkataanku. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang berbahagia Tuan Imam Masjid Al-Ummah Ustaz Nazimi, seluruh pegawai serta jawatan kuasa, seterusnya hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama dan terutama, yang paling awal dan yang paling awal, nisbah untuk pertemuan kita pada waktu duha ini.
Marilah sama-sama kita menzahirkan akan rasa syukur kita pada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan izin Allah, inayah, bahkan taufik daripada Allah, dapat bersama-sama kita hadir untuk menjadi salah seorang daripada dhuyufur rahman, tetamu-tetamu Allah dalam sekian hamba-hamba Allah dalam Ramadan ini. Allah memilih kita tuan-tuan untuk datang ke rumah Allah, baitun min buyutillah, dalam suasana kita berada dalam majlis ilmu, suasana yang paling dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dirinya dan buat umatnya, sehingga Nabi pernah menyebut bagi penuntun ilmu itu, di mana sahaja majlis ilmu itu berlaku, akan ada sebilangan malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan memayungi, menutup majlis-majlis ilmu itu dengan sayap-sayap para malaikat. Malaikat menutup, memayungi majlis ilmu itu dengan sayap-sayap mereka, kata Nabi, hatta tablugha as-sama'id dunya, sehinggalah sayap-sayap malaikat itu sampai ke langit dunia. Mana-mana malaikat yang bertemu dengan majlis ilmu akan meletakkan, tuan-tuan dan puan-puan, malaikat adalah suatu ciptaan Allah yang Allah ciptakan bersayap. Bagaimana bentuk sayap itu, wallahu a'lam. Kita nak bayang sayap malaikat ni macam sayap kapal terbang ke, sayap pepatung ke, tuan-tuan, sayap burung ke, wallahu a'lam. Tetapi satu sayap yang ada pada Jibril alaihi salam sahaja pun boleh menutup timur dan barat. Bahkan satu riwayat mengatakan Jibril alaihi salam memiliki 600 sayap. Satu sayapnya sudah cukup menutup masyriq dan maghrib. Maghrib tu bukan sembahyang maghrib, tuan-tuan, timur dan barat. Mana-mana malaikat yang bertemu dengan majlis ilmu, masing-masing akan meletakkan sayap-sayap mereka, sehinggalah menjadi sayap malaikat itu tablugha as-sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Kelihatan di kalangan para malaikat yang demikian ini, letak sayap, letak sayap, letak sayap, sampai langit dunia. Kenapa demikian itu berlaku? Ridan lima yasna', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana para malaikat amat-amat menyukai apa yang sedang dilakukan oleh penuntun ilmu itu. Termasuklah pertemuan kita pada waktu duha ini. Sembahyang, tuan-tuan, bukan sembahyang sunat duha ya. Tuan-tuan biasa tak buat sunat duha? Tanya pilah tuan-tuan tumpang waktu duha ni. Apa-apanya dengan perkataan duha ni, kuliah duha pun ada, tuan-tuan. Tapi siapa-siapa kalau bila tanya biasa buat tak sembahyang sunat duha, tiba-tiba tak pernah buat, rasa lekeh ngana. Ni kita tanya betul-betul, tanya ni biasa tak buat sunat duha hak belakang, hak depan ni mereka kata kerap lah kan. Mujur tak tanya hak depan kata kan, tu yang aku suka duduk depan tu. Hak ni soalan mula hak belakang dulu, soalan nombor 2 lagi hak depan pula. Sudah dia kata kan. Tuan-tuan pernah tak, puan-puan pernah tak sembahyang sunat tasbih? Kalau duha tak mau nak jawab, tanya sunat tasbih pula. Biasa buat tak? Sunat tasbih mana pula? Antara sembahyang sunat yang paling lama lah sunat tasbih ni, tuan-tuan.
Lebih kurang 20 minit. Jarang boleh jumpa sembahyang sunat tasbih 20 minit ni. Biasa-biasa setengah jam. Kalau ba'ak dia sembahyang sunat tasbih. Hari ni nama ba'ak masuk dalam rakaman, jangan risau. Kan? Tak. Haduk jumpa dah sembahyang sunat tasbih ni setengah jam, kira pi 40 minit lah. Nak elok sunat tasbih ni tuan-tuan, kalau boleh buat tiap-tiap hari. Tak ada harapan nak buat tiap-tiap hari ni. Nabi pernah ajar sunat tasbih ni tuan-tuan pada ayat bapa saudara. Bapa saudara Nabi sendiri yang bernama Al-Abbas. Nabi pesan pada bapa saudara dia Al-Abbas, salliha fi kulli yaum. Sembahyanglah sunat tasbih ini wahai bapa saudaraku Al-Abbas setiap hari. Tambah kita duk buat qiyamul lail ni tuan-tuan, kalau boleh buatlah sunat tasbih. Tumpang kita buat ramai-ramai. Selit sunat tasbih sama. Tuan-tuan dan puan-puan akan rasa kenikmatan salat qiyamul lail itu. Setengah orang kata, ustaz kita bangkit qiyamul lail ni rasa seronok, kita baca pun rasa macam lancang elok dah. Oh tu rasa bangkit tengah-tengah malam. Tuan-tuan tadi baca Fatihah lah ni. Baca Fatihah 7 ayat. Dengan tuan-tuan dan puan-puan baca juga 7 ayat surah Fatihah waktu tengah malam, pukul 2-3 pagi. Tuan-tuan rasa beza tak mana? Bacaan pada separuh malam dan akhir malam itu lebih tuan-tuan dan puan-puan rasa pada hati tuan-tuan dan pada lidah tuan-tuan. Waktu manusia lain niamun dengan lena dan tidur mereka, tuan-tuan dan puan-puan meninggalkan tempat pembaringan untuk rukuk dan sujud pada Allah. Hak kita baca tu tuan-tuan, walaupun ayat-ayat yang lazim, surah-surah yang lazim, tapi kita rasa tenang dengan bacaan kita, seronok dengan bacaan kita. Dan kita merasakan mula-mula tu nak sembahyang 2 rakaat je bagi qiyamul lail ni. Tuan-tuan bila nampak qiyamul lail, duk nampak belah-belah rakaat tu. Tuan-tuan dan puan-puan bila sebut kata masjid nak buat qiyamul lail ni, duk bisa mai dak qiyamul lail masjid buat berapa malam dah ni? Abang malam ni ada qiyamul lail? Nah, ada tak? Lepas bukan tak mau main abang, lepas kata sok tak ada. Ada tak sok? Sok pun ada. La ilaha illallah. Siapa kata tak ada? Nah. Ni baki-baki yang duk ada ni tuan-tuan usahalah untuk menghidupkan bahagian separuh ataupun akhir malam itu. Kalau boleh buat tiap-tiap malam, tiap-tiap hari, maksudnya sunat tasbih ni. Ustaz buat ke dah tiap-tiap hari ni? Saya habaq dulu tuan-tuan, buat nombor 2. Au fi kulli jumu'ah, ataupun buat seminggu sekali sunat tasbih. Ada tak siapa yang buat sunat tasbih seminggu sekali di sini? Ada tapi malu nak mengaku. Nah. Lagi kata riak pula, lagi kata sum'ah pula. Sum'ah ni tuan-tuan daripada perkataan sama', mendengar. Kalau sum'ah ni kita duk cerita baik kita ke orang, kan? Duk jaja amalan-amalan ibadat kita ke orang, yang akhirnya boleh mendatangkan ujub, perasaan bangga kita. Ini syarat keji tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan cerita kebaikan-kebaikan tuan-tuan, tujuan untuk orang lain turut serta, tujuan untuk orang lain buat bagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan buat, tuan-tuan zahirkan amalan itu pahala. Sebab tu bila kita mengaji ni, kita nampak jalan-jalan ibadat ni. Sama juga dalam bab sedekah. Kita nampak sedekah yang paling baik ni sedekah tanpa pengetahuan orang lain. Bukan takat tanpa orang kata
pengetahuan orang lain. Bahkan orang yang kita sedekah pun kadang tak tahu kita sedekah kat dia. Tambah terus tu kan. Yang Nabi sebut apa? Sedekah yang tidak diketahui oleh sesiapa yang menerima, tu sedekah yang paling utama. Tapi kalau tuan-tuan sedekah, tujuan dia, tuan-tuan cerita sedekah, war-warkan amalan-amalan lain sekalipun, kalau tujuan untuk berdakwah, ada orang tak tahu amalan-amalan tertentu, tapi dengan sebab tuan-tuan cerita, orang lain boleh tahu, orang boleh ikut. Tuan-tuan dan puan-puan pula dapat pahala hak cerita tak sah ni, bila orang tu buat amalan yang kita cerita. Pahala kering orang panggil. Kita dah dengar dosa kering lah, pahala kering pun ada tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, tak boleh seminggu sekali, buatlah au fi kulli syahr, sebulan sekali. Takkan Ramadan nak habis dah tuan-tuan. Malam ni malam berapa dah? Hai tuan-tuan, berapa hari kita nak puasa ni? Hari ni berapa hari bulan dah? 21 kan? Jangan buat pasal Ustaz 21 lambat lagi nak raya kan? Ni kira nak raya dah ni. Ada tu berapa? 26 Ramadan. Betul? Setuju tak? Berapa hari lagi nak raya? Ni nak lengkap sebulan dah tuan-tuan. Takkan sunat tasbih sekali pun tak boleh buat. Nak buat tu sunat raya kan? Mujur aku tak jawab, dia kata tidak, aku kena dulu kan? Kalau tak boleh tiap-tiap hari, tak boleh seminggu sekali, buat sunat tasbih sebulan sekali. Ni Ramadan ni, yang mana amalan dalam Ramadan insya-Allah kita nak sebut lagi, antaranya Allah lipat gandakan amalan sunat menjadi ibadat, pahala ibadat fardu. Lebih kurang 4 hari lagi tuan-tuan. Luar daripada Ramadan, selesai 3-4 hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita buat satu sunat, Allah ganjari satu sunat sahaja pahala amalan tu, sebab nama pun sunat. Tapi Ramadan tidak begitu tuan-tuan. Satu sunat Allah kurniakan catatan amalan untuk seorang hamba yang melakukan satu sunat itu dengan suatu amalan fardu di luar daripada Ramadan. Itu tak masuk hak wajib lagi tuan-tuan. Wa man taqarraba fihi faridah, siapa-siapa yang buat satu wajib dalam Ramadan, kana kaman ada 70 faridatan fima siwa, sama seperti dia telah melakukan 70 fardu sewaktu di luar daripada Ramadan. Ni subuh tak saat kita pakat sembahyang, kecuali perempuan hak uzur tu tersedut gagah lah kan? Hak kita sembahyang subuh bagi ni tuan-tuan, sekali subuh yang kita lakukan dalam Ramadan sama 70 subuh yang kita salat di luar Ramadan. Maknanya satu subuh yang kita laksanakan dalam Ramadan menyamai 2 bulan 10 hari subuh kita. Mana nak cari tuan-tuan? Di luar Ramadan, satu subuh dicatat pahala satu subuh, satu zuhur dicatat pahala satu zuhur, satu asar dicatat pahala satu asar. Ramadan Allah lipat gandakan. Cuma ada 3-4 hari ni je tuan-tuan, nak ganda-ganda pun. Tu pun ada hak loi lagi pun ada. Lama tak sebut perkataan loi ni tuan-tuan. Duk galik lagi. Galik pun tak faham. Duk nganga lagi. Nganga tu terkasar sikit kena. Hang ni kira nganga, lepas nganga. Ramadan nak habis. Nak habis dah ke? Bukan baru isytihar kata puasa ke? Isytihar puasa apa? Orang nak isytihar raya dah tuan-tuan. Dia kata raya pun bukan boleh pergi mana. Dia pergi tu pula kan. Lepas kona. Lepas kona. Hasil dia apa pun dia tak nak.
dalam Ramadan ni. Duk tengok je orang ulang alik masjid. Duk tengok je orang pergi sembahyang tarawih witir. Duk dengar je untuk Bilal duk solawat di masjid, solat tarawih 4 rakaat ni. Dan dia ada juga. Payah sungguh nak rukuk sujud pasal apa, tuan-tuan? Ada, tuan-tuan, dalam Ramadan ni hamba Allah cukup payah nak sujud pada Allah. Tambah lagi bila kita sebut sunat tasbih ni lagi penat, dia kata, kan? Lama. Kalau rasa tak boleh sebulan sekali, au fi kulli sana, buatlah sunat tasbih ni, kata Nabi pada bapa saudara dia, setahun sekali. Takkan tak boleh kot, tuan-tuan. Nampak gayat juga ustaz. Au fil umri marrah. Kalau tak boleh juga, tuan-tuan, nak petua kat tuan-tuan ni, apa yang Nabi pesan, buatlah sunat tasbih tu seumur hidup sekali setidak-tidaknya. Hak tu mujur ustaz saya ada jugalah bahagian seumur hidup sekali. Pernahlah buat sekali, dekat-dekat setengah jam lebih juga tu, baru habis sembahyang sunat tasbih. Kira haji kot, kira duluih lah tuan-tuan ni. Tapi lekeh lah ambil hak ujung sekali, setahun sekali. Ambil hak seminggu ke sebulan ke, habis tak ada setahun sekali, tuan-tuan. Kita dah sebut-sebut benda-benda lagu ni, tuan-tuan. Ada orang dia tak terasa pun nak buat ibadat-ibadat, terutama dalam Ramadan. Mainlah bulan apa pun. Tapi bila sebut syurga, dia mau. Bila sebut neraka, na'udzubillah. Di mulut tu. Syurga mau. Neraka, na'udzubillah. Namun dalam kehidupan harian dia, tak ada sesuatu perkara pun, tuan-tuan. Perkara apa ni? Yang melayakkan dia dapat syurga, yang boleh menyebabkan dia jauh daripada neraka, tak berlaku dalam kehidupan dia. Macam mana Allah nak bagi syurga pada dia? Macam mana Allah nak jauhkan neraka daripada dia? Walhal dalam kehidupan dia, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada sebab yang boleh menyebabkan dia jauh daripada neraka, dan tak ada sebab untuk mendekatkan dia dengan syurga Allah. Tuan-tuan kalau tanya saya, ustaz, syurga Allah buat dah kala ni? Tuan-tuan, syurga telah pun dijadikan oleh Allah lama dah. Ustaz, neraka Allah cipta dah ke? Tuan-tuan, Allah dah cipta neraka lama dah. Neraka Allah nyalakan 1000 tahun yang pertama warna merah. Api neraka tu warna merah, tuan-tuan. 1000 tahun pertama waktu Allah mula-mula jadikan neraka. 1000 tahun. Beda panas enjin dulu. Panas enjin neraka tu, api dia kalau merah. 1000 tahun yang kedua, menjadilah warna api neraka itu warna putih. Masuk 1000 tahun yang ketiga, sampailah ni menjadilah api neraka itu warna hitam. Tak berlaku pada diri dia sesuatu perkara yang boleh menjauhkan dia daripada neraka. Tapi hak duk berlaku harian dia, tuan-tuan, amalan dia siang malam, dia duk buat satu-satu benda hak boleh dekat dia dengan neraka. Mayang tak ada. Nak sebut ni tuan-tuan, orang terbeletak pula, tuan-tuan. Saya beletak ni pun boleh tahan juga, tuan-tuan. Ni bukan tuan-tuan seorang ni, bukan puan-puan seorang je buat beletak ni. Dia pun kata, ustaz kalau beletak lagi sakat, dia kaut habis. Tuan-tuan, mai puan-puan mai sengap je duduk depan saya, tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur. Tak banyak cakap, tak banyak khena. Ini tuan-tuan dan puan-puan tengok ustaz je, tak cakap depan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau nak cakap juga, kita bagi ruang lagi, kan? Bagi ruang nak bercakap. Kan senang ada rakaman Abang Munir kita mai, nah, mai rakam majlis kita hari ni. Terima kasih banyak-banyak lah, kan? Ingat Ramadan ni tak jumpa dah.
Abang kenal kot ni, Abang Munir kita. Kenal tak Abang Munir kita yang buat rakaman hari ni? Kenal? Oh kenal dah. Kenal tak mana? Kenal dah kan? Lepas ni lebih mengenali lah kan. Tak ada berlaku apa-apa amalan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, tiap-tiap selang 4 rakaat solat tarawih, duk minta syurga, syurga, syurga. Kalau perasanlah tuan-tuan, ada ke minta syurga dalam sembahyang tarawih ni? Lah, tarawih nak habis dah tuan-tuan. Oi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan dalam doa solat tarawih 4 rakaat tu tuan-tuan, ada minta jauh daripada neraka? Ada ke ustaz? La haula wala quwata illa billah. Awak tak ada. Jumpa perkataan jannah, jannah, jannah. Jumpa perkataan nar, 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 tu syurga neraka lah tu. Ni Allah buka seluas-luasnya syurga dalam Ramadan. Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka dalam Ramadan. Maknanya syurga dan neraka ni Allah dah cipta lama dah. Cuma nak tunggu ahli-ahlinya sahaja. Sebut ahli syurga, seronok lah kita tuan-tuan. Naik nama ahli neraka, tak guna apa yang kita ada lah ni. Keturunan, harta kekayaan, kawan-kawan, buat kita tuan, pengaruh, kabel-kabel tak guna dah. Kita bawa diri masing-masing lah. Tu Imam doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon redamu. Sebab nak masuk syurga ni bukan dengan amalan kita tuan-tuan dan puan-puan. Kalau rasa masuk syurga aku ni dengan sembahyang aku dah berasa hebat sangat mayang lama ni, dengan puasa aku dah perasan, dengan sedekah aku, dengan haji umrah dah gut dah tuan-tuan, silap banyak dah. Kalau kita sangka kita masuk syurga dengan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sekalian hari ni yang mai pagi ni nisbah kepada diri kita ni, kita himpun semua amalan sejak kita mula beramal dengan Allah sampailah tutup hayat kita ni, tutup dua kelopak mata kita ni dengan ajal yang dijanjikan oleh Allah. Kita himpun semua amal-amal kita ni tuan-tuan, nak bayar, nak terai bayar dengan nikmat boleh melihat sebelah mata. Ni dua belah mata ni nak bayarlah nikmat Allah bagi boleh melihat sebelah mata. Dengan apa? Dengan amalan yang kita buat pun kita tak mampu bayar nikmat Allah tu. Ni sebelah mata nak bayar dengan apa pula? Habis dah amalan kita, tu pun tak ternilai, tu pun tak terbayar. Ni nikmat tangan kanan, nikmat tangan kiri, nikmat kita boleh melangkah, nikmat kita boleh bercakap. Nak bayar dengan perkara apa tuan-tuan? Tu pun tak duk sangka nak masuk syurga dengan pahala lagi. Dah. Pahala ni sebabnya. Yang nak masuk syurga ni tuan-tuan sabit kok mana? Tuan-tuan, yang paling utama redha Allah. Kadang duk sangka ustaz saya ni payahlah syurga, amalan tak banyak. Tuan-tuan, cari redha dulu. Dalam usaha kita beribadat kepada Allah, cari redha Allah. Apa-apa amalan pun cari redha Allah di situ. Ramadan pun cari redha Allah di situ. Solat tarawih cari redha Allah di situ. Baca Quran, tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, cari redha Allah di situ. Ulang alik daripada masjid, cari redha Allah di situ. Apa-apa amalan pun tuan-tuan, cari redha Allah. Allah pernah berfirman tuan-tuan dalam suatu hadis qudsi, ma taqarrabal mutaqarribun ilayya bima aftaradtu alaihim. Tidaklah seorang hamba itu berusaha mendekatkan dirinya kepada aku, kata Allah, dengan cara
melakukan apa yang aku fardu dengan cara melakukan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Tak ada shortcut ke apa ke, tak ada untuk dekat diri dengan Allah ni, melainkan cara dia buat hak fardu dulu. Itu laluan dia. Ni sembahyang pun dah, puasa pun haram dah, ada kena butang haram dah. Baru sedap sikit tuan-tuan ni. Mulut kita pun boleh tahan tak tuan-tuan ni. Cuma duk pedah kan. Sembahyang haram dah, puasa haram dah. Tutup aurat pun lagilah haram dah. Orang Kedah kata haram dah ni bukan kata tak haram dah. Dia lain makna tuan-tuan. Kedah ni hebat bahasa-bahasa. Sebab tu dalam mengaji kitab dia kata, bila kita duduk dalam i'tidal tu, orang duk pening. Bila kita duduk syarah kan, bila kita duduk dalam i'tidal tu, orang kata i'tidal ni bukan berdiri kan. Pasal apa duduk pula kan? Padahal bahasa kita tu, logat kita tu, duduk tu maksud bila sedang berada. Tapi kita guna perkataan duduk. Kalau duduk antara dua sujud tak apalah. Bila kita duduk antara dua sujud ni tak. Bila kita duduk dalam i'tidal, penin pada kita. I'tidal ni macam qiyam, kena berdiri. Pasal apa duduk pula tak i'tidal? Sebab tu logat satu-satu kaum tu dia jadi hukum juga tuan-tuan ni. Nah, buatlah hak wajib. Ni hak kita nak puasa Ramadan ni. Ni laluan kita dah ni, nak dekat dengan Allah ni, nak cari redha Allah. Ni lah laluan dia, tak ada cara-cara lain. Dan hamba aku yang mendekatkan diri kepada aku, ni Allah yang sebut sendiri. Allah ciptakan kita tuan-tuan, Allah nak kebaikan kepada kita. Allah sendiri yang sediakan laluan untuk kita sampai pada Allah. Tapi laluan dia apa dia? Buat hak fardu dulu, settle sembahyang 5 waktu dulu. Kalau bab sembahyang, settle bab puasa dulu. Kalau bab puasa hak Ramadan ni, settle bab zakat dulu. Kalau bab sedekah, settle bab zakat dulu. Dan hamba aku, setelah dia menyempurnakan perkara-perkara yang wajib, dia usaha pula buat bin nawafil dengan ibadat-ibadat yang sunat. Tu dia. Baru main bab-bab sunat. Tu kita duk sembahyang isyak tuan-tuan, habis sembahyang isyak sambung solat tarawih. Nah, tuan-tuan tarawih sini berapa rakaat ba'at? Dia pernah rekod ni, Masjid Al-Ummah tarawih berapa rakaat? Oh, kemah jawab tu, kemah Cikgu Mi cara jawab ba'at kemah. Kita nak dengar 8 ke 20 ke? Sekali dia jawab 23 sekali witir. Kemah tuan-tuan ni. Kemah. Jawab tu memang tak tahu nak bagi markah lah, penuh lah tu. Okey. Ada masjid tuan-tuan, lepas buat tazkirah. Bila buat tazkirah ni biasa-biasa tarawih malam tu, orang kata confirm, Jalan Kuala Kedah ni kata confirm 8 lah kan, pasal dah ada tazkirah. Tapi saya setakat Ramadan ni jumpa 2 masjid ada tazkirah ke ustaz, tak ada tazkirah ke tarawih 20. Kemah tuan-tuan, mendengung kita. Ada lagi ke masjid hak macam ni? Ada tuan-tuan. Tapi dua-dua masjid ni duduk belah pokok senang. Dia tak jumpa belah kota start kita. Kota start kita tak ada tazkirah, boleh gagah buat 20 kan? Ada tazkirah, duduk dapat 8 je malam ni kan? Jadi kita jumpa dah. Antara dia tuan-tuan, Masjid Bukit Lada. Ada orang Bukit Lada di sini tuan-tuan? Tak ada.
Tak, bukan mengaku, tak apa, bukan saya nak tanya apa-apa. Ni takut kena tanya, tak mau mengaku. Padahal asal yang belah sana. Masjid itu tuan-tuan, tarawih 20 walau ada tazkirah, walaupun ada tazkirah. Yang kedua, masjid Kampung Bukit. Dua-dua ni belah pokok sedar belakang. Kan? Sampai saya ni tu imam saya takat 8 je. Tak apa. Lebih kami sambung. Kemah tuan-tuan. Lebih baki tu nak cukup 20, kami tolong sambung. Ustaz takat 8 pun tak apa dah. Dah kita nak balik jauh tuan-tuan kan. Kita nak pakai modal tu lah kan. Nak balik jauh. Tu imam kata pula, tak apa, ustaz balik dulu, kami sambung sampai 20. Tazkirah pun dekat setengah jam tuan-tuan. Nak habis ke berapa? Tapi ada yang berkehendak sampai peringkat tu. Hak kita buat cantik dah. Lepas tarawih tuan-tuan ada witir, bermula dengan sembahyang isya. Buat hak fardu, lepas tu buat hak sunat pula kan. Tu cantik laluan kita, cantik lah. Hatta uhibbah, sehinggalah aku ni, kata Allah, bila dia buat perkara-perkara fardu, bila hamba ini buat juga perkara-perkara sunat, sehingga hatta uhibbah, aku kasih pada hamba itu. Ni tuan-tuan, bila kita berjaya dapat kasih sayang Allah, waktu itulah tuan-tuan, syurga terbuka untuk kita. Syurga melambai-lambai kedatangan kita. Ditambah-tambah orang perempuan ni lagi senang nak masuk syurga. Nak tahu tak petua dia lagu mana? Tak mau tak mau masuk syurga mudah kah? Nak bagi payah macam kami juga kah? Orang lelaki ni payah sikit banyak renah juga nak syurga pun kan. Hak nu nak kena settle dulu, hak ni nak kena settle dulu, banyak amanah orang lelaki ni. Orang perempuan senang masuk syurga. Nak tahu tak ni, nak masuk syurga senang? Kan duk lena belakang tak. Saya ceramah kalau perempuan ramai bukan boleh tuan-tuan ni. Dia ketat. Nabi kata idza sallatil mar'atu khamsaha. Balik bawa amalan ni nah. Orang perempuan bila sembahyang 5 waktu. Hak mula-mula ni sembahyang 5 waktu. Idza sallatil mar'atu khamsaha. 5 waktu ni apa dia? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Jaga jangan mungkir. Faham mungkir tu? Jangan tinggal. Nu hak sunat. Orang kata hak fardu, la ilaha illallah. Dia duk kira ni duha apa kena buat lah. Apa ustaz tarawih witir lah, qiyamul lail lah, apa nama isyraq lah, awabil lah, hajat tadi apa hak lama sembahyang sunat, apa hak lama tasbih lah. Ni Nabi kata khamsaha, 5 hak tu saja. Tapi syarat dia jaga elok-elok, laksana elok-elok, datangkan rukun dia, syarat dia elok-elok hak 5 waktu tu. Jaga kalau boleh sembahyang awal-awal waktu, hak 5 waktu tu. Ni sembahyang pun kalau kata lohor, nak masuk asar dah kan. Tiap-tiap hari buat jamak. Dia tak senang ustaz ayat sembahyang lohor tu terus dengan asar. Allahu akbar kabira. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Duk sabar masak. Tu amalan hari-hari dia. Nah. Awal tu kalut apa? Tak tahu kalut apa. Tak tahu ustaz. Ghalib sungguh dah. Perempuan ingat jaga elok-elok 5 waktu tu. Tu yang pertama. Hak sunat-sunat tak kena. Orang kata jangan sebut hak sunat tu lagi. Jaga hak wajib dulu orang perempuan ni. Wasamat syahraha. Orang perempuan pula kata Nabi yang keduanya berpuasa Ramadan. Jaga puasa Ramadan. Kalau tak uzur jangan tinggal. Ni nak kena buat juga ke puasa sunat Senayan Khamis. Orang kata Ramadan, dia duk kira Senayan Khamis lagi. Nu Muharram apa, Ashura, Tasu'a, ni puasa 6 apa. Wahabak Nabi kata jaga puasa Ramadan hak nombor 2 ni. Dia 4 je.
Pertama, jaga 5 waktu solat. Yang kedua, wasamat syahraha, jaga Ramadan al-i'la. Wa ata'at wa hafizat farjaha. Yang ketiga, perempuan dia jaga maruah diri dia, jaga aurat dia, tutup apa yang Allah suruh tutup, lindung apa yang Allah suruh lindung, jaga maruah diri dia. Duk buat dah 3 benda ni. Awak tak buat, duk buat lalu. Jaga sembahyang 5 waktu, ni Ramadan duk puasa. Kalau tak ada uzur ke mana-mana, jaga maruah diri, jaga aurat. Ustaz, alhamdulillah. Yang terakhir, yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat pada suaminya. Lagi suami tak suruh buat benda maksiat, lagi tu dia taat. Tapi kalau perkara maksiat, isteri tidak wajib taat. Tapi kalau atas suruh perkara harus, perkara kebaikan, bukan atas perkara maksiat, selama itu wajib atas isteri ikut perkataan suami. Buat 4 benda ni, jaga sembahyang 5 waktu, jaga puasa Ramadan, jaga maruah diri, kehormatan diri. Yang keempat, taat pada suami selagi mana perintah ataupun arahan suami bukan atas perkara maksiat dan dosa. Bila buat 4 perkara ni, akan ada malaikat di langit, tuan-tuan, seru nama puan-puan sekalian. Seru apa? Buat 4 benda ni lah. Udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti, wahai perempuan yang salihah. Buat 4 benda ni. Udkhuli, masuklah kamu. Min ayyi min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuklah kamu ke dalam syurga, ikutlah pintu-pintu mana yang kamu suka sekalipun. Tu dia, tuan-tuan dan puan-puan. Tu baru puasa Ramadan, sembahyang 5 waktu. Hak depan saya puan-puan ni bukan takat 5 waktu salat dia, bukan takat Ramadan je, tuan-tuan, puasa dia. Tuan-tuan dan puan-puan duk sembahyang juga, qabliyahnya, ba'diyahnya. Ni Ramadan ni tarawih tuan-tuan dan puan-puan buat juga, witir buat juga, sunat-sunat lain pun daripada sembahyang ni tuan-tuan puan-puan buat juga. Tuan-tuan ni puan-puan depan saya ni bukan puasa Ramadan saja, buat juga kadang-kadang Isnin Khamis kan, puasa Ashura, Tasu'a lah. Ni puasa 6 ni duk azam, habis ni kira lepas raya nak buat lah. Nak raya sehari 2. Tu hak jenis raya sehari 2. Ada yang raya sebulan pun ada, puasa 6 hari lah kan, ada juga. Nak puasa 6 duk azam ni nak buat, tiap-tiap tahun pun duk buat. Ustaz, alhamdulillah lah takat umur duk sihat ni. Oh, rupanya bukan takat kata fardu Ramadan, sunat pun buat juga. Kalau inilah gaya puan-puan sekalian, saya rasa bukan malaikat kata pilihlah pintu syurga yang mana kamu nak, wahai perempuan solehah. Silap-silap hari bulan, ambil pintu syurga semua kat hangpa. Tapi itu dia, kena istiqamah lah. Apa yang datang daripada suruh agama, nak istiqamah tu kena belajar, kena faham apa yang Allah nak daripada kita. Kita buat dan kita bina agama kita, tuan-tuan, bukan ikut apa yang kita nak, akal kita nak tak, tapi kita nak bina agama sebagaimana yang Allah dan Rasul nak daripada kita. Tak dapat tidak, bitta'allum, kena belajar. Takat semangat semata-mata, tuan-tuan, semangat tidak bawa ke mana-mana kalau kita menjahili satu-satu perkara. Lepas tu Nabi kita bila masuk Ramadan, fala yarfus, idza sawma ahadikum, bila seorang kamu berpuasa, fala yarfus, jangan cakap benda-benda yang kotor, jangan cakap benda-benda yang terkeji, jangan buat benda-benda yang tercela dalam Ramadan. Fala yarfuth wala yafsuq, jangan buat dosa dalam Ramadan ni.
Jangan buat maksiat dalam Ramadan. Wala yajhal, dan jangan bila kamu berada dalam Ramadan kamu jahil tentang satu-satu perkara yang menjadi hukum kepada kamu. Sebab tu kena mengaji, kena belajar. Dan belajar ni tuan-tuan bukan waktu kita sonok nak main, nak mengaji. Dah. Bukan cerita lagu tu. Minal mahdi, daripada buai lagi kita duk mengaji. Orang duk ajar dah kita ilmu ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Lama tak duit budak ni tuan-tuan, hak kecil pun 4 tahun dah kan. Kena khetiam pula Ustaz mak dah kan. Gelak apa pakat-pakat pulun lah kan. Dui hasbi rabbi jalla Allah. Dui ilmu masuk dah pada anak. Cukuplah bagiku hanya Allah. Sampai bila kita nak mengaji ni tuan-tuan? Minal mahdi ilal lahdi. Lahdi ni kita tak pasang sangat, tapi kalau kita waqaf, lahad. Lahad tu apa dia? Tuan-tuan tengok, tuan-tuan dan puan tengok belah kanan ni. Bukan jauh mana pun tuan-tuan. Nah, tu penamat mengaji kita. Kita kata penamat di situ pun orang duk ajar kita lagi. Fa iza atayakal malakanu wa sa'alaka wa qala laka man rabbuka. Kalau perempuan, man rabbuki wa man nabiyuka wa man nabiyuki wa ma dinuka wa ma dinuki wa dia mula tu tuan-tuan. Saya tak tahu, saya hafal dah. Saya hafal dah, lepaslah beda saya kan. Nak jawab apa tuan-tuan? Nak jawab sebelah ni yang kata lahad ni, Allahu Rabbi. Nak jawab apa? Wa Muhammadun Nabiyyi. Nak jawab apa? Wal Islamu dini. Nak jawab apa? Wal Quranul Karim imami. Nak jawab apa? Wal muslimuna wal muslimati ikhwani. Nak jawab apa? Wa ana ishtu wa mutu ala qawli la ilaha illallah. Saya hafal dah tuan-tuan. Sonoklah ustaz, boleh hafal lancang lagu tu. Tuan-tuan, nak jawab di lahad, hak tu imam, hak ustaz-ustaz, tok guru duk ajar, di kubur pun orang ajar ilmu kat kita. Sagi nak mai dua malaikat Allah ni. Wasa'alaka, mai ni bukan mai huri-huri dah. Mai nak wasa'alaka, dua-dua tu nak tanya kamu. Tak boleh lari mana dah tuan-tuan. Dunia tak apalah, masjid ni boleh lintas, pi mai boleh buk sikit tu, faham lah. Masjid ni kan tak tahu, masjid Al-Ummah ni bukan tak tahu tang mana, tepi jalan je tuan-tuan. Tepi jalan je. Top pula tu, famous pula tu tuan-tuan. Satu ketika dulu masjid tuan-tuan sebelum Covid ada bubuk lambu drive thru tu. Kan. Lah dah tahun ni tak ada. Dulu ada kan buat program agihan bubur lambu drive thru, bukan KFC yang McDonald yang ada drive thru ni tuan-tuan. Masjid Al-Ummah pun ada drive thru bagi bubur lambu. Lalu tak kira siapa. What we tahan. Mai ambil. Tu dia tuan-tuan. Tu nama Al-Ummah betul kan. Tapi lah SOP tak payahlah tuan-tuan. Tapi kita rindu zaman-zaman tu. Daripada buai sampai ke kubur, maksudnya ada saja bab-bab ilmu ni. Habis kita nak lari diri daripada masjid buat apa? Nah, akhirnya sini juga tempat kita nak orang nak buat mai ni. Ni tang mana bab apa nak letak? Abang nak telefon nak letak tang mana? Tanya kan. Payah sangat. Nak letak tang mana ni kalau cerita dia lah kan, tang mana Allah tempat ba'ak nak telefon nak tak tang mana, tang ni kan depan ni.
duit tuan-tuan. Waktu tu hari tu imam duduk belakang, tuan-tuan duduk depan tu ya. Duduk paling depan pula. Waktu hidup bukan kata duduk paling belakang, mai pun haram dak. Dia pun haram tu sedap sikit tuan-tuan. Mai pun haram dak. Tiba-tiba sekali imam, duduk depan tu imam. Kemar tuan-tuan. Ada orang masjid mai 2 kali semua hidup. Semua hidup mai 2 kali. Kali pertama hari dia menikah. Pasal apa? Pasal akad nikah di masjid. Zaman dulu lagi syok, nikah boleh di rumah. Tu imam pergi rumah. Mujak jabat agama keluar berkeliling akad di masjid. Bolehlah pijak masjid juga kali pertama. Kali kedua bila main masjid, lain pada hari dia menikah. Tu imam kata lepas ni kerap sikit main jemaah lah, bila jadi anak qaris ni, insya-Allah tu imam oi mai tu sebelum nikah ya. Sama-sama sah tak main masjid ya. Berarti imam tanya mana Tuhan tak nampak lama dah, nampak hari nikah dah. Aduh ya. Boleh menikah, wali anak orang duduk dengan dia, mayang pun tak di rumah. Mayang pun tak tuan-tuan. Laki bini dua-dua tak termayang. Tak sat janji dengan tu imam nak mayang jemaah kalau balik. Itu dia balik beraya rumah mak mentua dia, mayang raya. Mak mentua tak boleh pergi semayang usah. Duk tengok kelaku menantu ni. Orang nak semayang dah masjid. Yang menantu aku balik raya ni tak pergi keluar masjid lagi pasal apa datang. Pergi tanya menantu kan. Tak pergi lagi ke masjid ni. Orang nak semayang dah. Awal lagi mak Awal lagi mak Yang mak ni duk jam celik awal tak mana. Tu imam kata nak sembahyang 8.30 contoh. Nanti masjid abang lain lah. Nak mayang ke apa ni Aidilfitri ni. Hak contoh kita buat, tu imam kata nak sembahyang 8.30 lah. Ni 8.30 dah lah ni. Awal lagi mak. Dia duk awal. Rupanya dia tak reti. Tak reti tak mana tuan-tuan. Dia duk faham sembahyang raya macam sembahyang Jumaat. Apa dia? Sembahyang Jumaat, khutbah dulu. Baru sembahyang. Dia duk rasa lagu tu, dia nak nanti khutbah raya dulu baru nak pergi masjid. Mau raya tunggu khutbah dulu tuan-tuan, balik ayat 15 tu kan. Sebab raya sembahyang dulu. Dia tak apa mau awal tak kira orang mula khutbah cek pi lah. Mendengar mak mentua dia. Hang mazhab mana pula menantu aku ni, mayang raya nak tunggu khutbah dulu baru nak pergi masjid. Ya. Khutbah ni nak buat kat hang, turun mimbar balik gitulah hang kata tu imam pun. Nak mayang apa dah? Dak bukan kata khutbah dulu kah mayang raya ni. Nampak sangat jahil. Nampak sangat jahil. Hak tu jenis menantu jahil. Ada hak pok-pok mentua jahil pun ada. Daripada menantu sampai pok-pok mentua. Menantu ni menikah malas kerja tuan-tuan. Malas kerja. Kira perhabis beras pok mentua ya. Ada agak kelaku tapi bukan sini lah tempat lah. Bala-bala Hong Kong kan. Kerja apa tak mau. Mentua suruh kerja ni nak bagi peluang kerja dia tak mau. Kira nak perhabis beras. Rumah pak mentua dia. Duk pun sekali tahun tu. Dia kali macam mana lah pak mentua aku nak bagi sedang sikit menantu aku ni. Dia kali ajak minda. Kan. Kih nak marah mentua ni dekat menantu, Kih tak mau kerja. Semua dia nak menanggung kan. Dia kali mentua ajak menantu dia, jom mai kita minda. Dam haji tu lah. Minda. Mentua pandai. Dia lepas buah bagi menantu makan. Suar
Telan, surah telan. Dam haji bukan dam ulang. Sama-sama surah telan. Seronoklah menantu ni tuan-tuan. Rasa macam nak menang lah lagi ni. Sama-sama duk ulang kerap duk surah telan ni. Mentua dia mula, hang ni kira makan je. Kerja malam. Buah tu. Buah mentua nak lepas kat menantu ni. Geram lama dah. Nikah kat 15 tahun dah. Tak mau kerja. Bukan kata 15 hari. 15 hari tak apalah, honeymoon. Kan? Honeymoon. Ni bukan honeymoon dah. Moon pun tak tahu tak mana dah. Kan? Dengar-dengar mentua kata lagu terasa dah menantu ni. Allah Allah. Sebab tak ada kepala. Hang kira makannya. Kerja malah. Nah. Menantu cerdik tuan-tuan ni. Cerdik sikit pada pak mentua tu. Okay? Tak apa. Hang tunggu dia kata. Kan? Lain kali dia pun main bagi luai sikit. Akhirnya pak mentua boleh naik haji. Kan? Kan bindam haji. Ada haji. Tidak dua kan. Haji ni kira boleh lintang ke mana pun boleh pergi lah. Boleh makan buah orang. Kan? Sama-sama naik haji seronok lah. Kata pak mentua ni. Tak syak dia paku menantu dia. Kira makan je. Kerja malah. Sama-sama naik haji seronok-seronok. Makan buah harta ni. Hak menantu dia ni. Lagi menantu kata apa? Pak kira naik haji je. Semayang malah. Dia kata. Pak dia semayang malah. Kira syok naik haji je. Semayang tak? Allah. Mentua dia kata haram menantu. Dia buah aku pula. Tu orang tahu sama jenis menantu dengan pak mentua. Nak masuk mak mentua sikit tak cerita ni? Lagi sakat. Atau sah tak. Jadi mak mentua jadi melarat pula lagi. Ada kisah. Nah, daripada menantu sampai ke pak mentua sampai ke mak mentua sekali. 2 kali 5. Kita tak mau jadi lagu tu tuan-tuan. Tak mau. Sebab tu Ramadan ni kita nak jadikan sebab untuk saya, jadikan Ramadan ni sebab untuk tuan-tuan dan puan-puan supaya kita dapat syurga. Bukan dengan sebab amalan kita tidak, tapi dengan sebab kita berjaya mudah-mudahan dapat redha Allah. Yang redha Allah lah sebab yang paling utama. Kita hak amalan tak banyak ni nak masuk syurga. Dengan cara melakukan perkara-perkara yang Allah fardukan, dengan cara melakukan perkara-perkara yang disunatkan. Ni laluan kita, tak ada cara lain. Sebab syurga tu milik Allah, neraka tu milik Allah. Ikut apa yang Allah nak daripada kita ni. Baki tinggal 3 hari, 4 hari lagi tuan-tuan. Ni mau tengok anak bulan Syawal ni, bila tengok nampak anak bulan. Ramadan takat 29 hari ya. Kalau tengok atau yang kata hilal anak bulan ni, kalau tengok anak bulan Syawal ni tak nampak, barulah Ramadan boleh buat 30 hari. Ni hak kita main pagi ni tuan-tuan. Sonok hak mana? Sonok Ramadan 29 hari saja ke sonok Ramadan 30 hari ke? 3 saat daripada Allah. Hak duduk depan-depan ni. Tak syak tanya hak belakang. Tanya hak depan ni pula. Nak hak mana? Cikgu Mik tu seduk jawab. Biar mereka jawab. Cikgu Mik jawab kerap lah. Mana suka? Ramadan 29 hari saja ke? Tapi kena Ramadan 30 hari. Hak mana? Jawab saya. Jawapan tuan-tuan ni mewakili semua hari ni. Tu dia. Tak tahu nak jawab apa. Antara dua. Tuan-tuan suka Ramadan 29 hari saja ke atau suka Ramadan 30 hari kali ni? Tak tahu nak jawab. Lagi jawab 29 ada pangkah kita. Jawab 30 kaki nak raya cepat ni pangkah kita juga. Lain kali tak tahu jawab apa. Selamat. Lain kali kita tanya kita jawab. Hak tu hak bisa kerap jumpa dah. Kita kalau boleh tuan-tuan nak Ramadan tu 30 hari. Biar anak bulan Syawal itu biarlah tidak kelihatan.
Ustaz orang duk minta doa nak bulan nampak, orang nak kaya ni kan. Dia duk minta biar tidak kelihatan dah. Kok mana kan? Bab baju raya saya pun beli dah tuan-tuan. Satgi pun nak pergi beli lagi sepasang. Beli dah, nak pergi cari lagi. Punya syok nak raya. Dah, benda syok raya ni bukan kita saja-saja syok. Syarat pun sebut lama dah. Lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa macam kita duk puasa ni, farhatani, akan dapat dua kegembiraan, dua sonok ni kita akan rasa. Nabi sebut dah tuan-tuan. Yang pertama, farhatun inda fitri, sonok yang pertama waktu mana? Yakni waktu berbuka. Waktu berbuka ulama bagi dua makna. Satu, berbuka waktu buka puasa. 7 orang ni 7 orang ni buka puasa. Buka puasa boleh pertama. Hebat tuan-tuan. Buka puasa boleh pertama. 7 orang. Tu dia ni, dia jawab dia kali jam juga yang jawab tuan-tuan. Lepas dak juga. Jam juga. 7 28. Rasa macam tuan-tuan lewat sikit lah. Pakai pipe awal. Cek balik jam ni tuan-tuan. Pakai pipe 7 suku kot. Sejak bila? Kira daripada awal puasa. Tu 7:28. Tak kira lah tuan-tuan dan puan-puan, depan kita ni ada hadap makanan apa ke, hak lazat-lazat ke, hak biasa-biasa ke, ayak manis ke, ayak tawar ke tuan-tuan, ayak hidup ke, ayak mati ke, tak kira lah. Asal kita boleh buka walaupun seteguk air, bisyurbati ma, walaupun seteguk air tu ayak kosong je, kita akan rasa gembira saat berbuka. Bukan semua kita mampu sediakan ayam golek tiap-tiap petang. Sepetang seekor ayam golek tuan-tuan. Kemarin 25 kali dah buka puasa. Maknanya 25 ekor ayam golek lah. Mela ke apa ni tuan-tuan? 25 ekor ayam. Saya memang tiap-tiap petang sepetang seekor. Abang dia dah, dia kira mutabak terbang kan. Tiap-tiap hari kira terbang kan. Terima kasihlah pihak hantar ni. Tak ada saya terbang pihak hantar kan. Kemas Al-Ummah ni semua ada. Kita baru bunyi buka, nak pergi cari mana viral belah-belah tuan-tuan ada mutabak. Saya bukan nak promosi dia, bukan kena dia beradik dengan saya pun kawan tu kan. Tapi nak habaq suasana Ramadan ni. Ada seorang cikgu sekolah, lah dia pindah dah tuan-tuan ni. Dulu sekolah sekali dengan saya lah. Itu ustaz tahu lah ayam nyok sedap di mana. Dia kata belah Kuala Kedah ni. Dah belah Kuala Kedah ni tak ada hak sedap. Oh ayam tu kan. Dia tanya kita dah habaq kan. Gaya nak habaq belah Kuala Kedah. Dah belah Kuala Kedah tak sedap. Saya try lah. Dia habaq lah tang mana ni Kuala Kedah ni belah kita ni lah. Wih, dia tahu belakang. Dia try dah belakang. Tapi saya jumpa hak sedap sekali. Oh, rupanya dia tanya tu dia nak habaq hak sedap. Saya kata tak mana cikgu. Saya try lah. Bulan puasa cerita banyak tahun lah. Bulan puasa masa tu. Belah mana? Kita pun teringin nak pergi cari hak sedap kan. Saya jumpa dah belah Naka. Naka tu tuan-tuan. Semata-mata nak cari ayam nyok. Sedap ustaz. Isi dia macam hinguih. Lepas-lepas kita duduk pening pada ada juga manusia lagu ni kan. Mata-mata tuan-tuan nak cari. Belah kita ni apa tak ada tuan-tuan ni. Mak pak yang tak ada halal semua ada belah-belah kita ni tengok. Sungguh apa tuan-tuan ni habaq nak apa. Cikgu Min belah Kuala Kedah ni apa tak ada. Jersey baju gerek pun ada. Ni sifu. Pergi. Tak pergi. Kau tak tahu. Apa tu apa cerita ni. Tapi rumah dah ni. Kita beli belakang lah dengan glove lah, dengan stokin lah, dengan jersey. Dia tak tahu tempat dia ada kedai tu kan. Apa tak ada.
Jadi orang yang berpuasa ni tuan-tuan, Allah campurkan dalam hati. Tak kiralah dia buka puasa dengan ayat kosong, kalau itulah kemampuan dia sekalipun, Allah campurkan rasa seronok. Kerana apa? Dia berjaya melaksanakan perintah Allah dengan berpuasa pada siang hari. Syukur, alhamdulillah, dia kata, walaupun ni rezeki waktu dia buka. Allah campur. Seronok waktu buka, kita tak boleh beli dengan apa-apa cara. Ni jaminan Allah dah. Satu lagi seronok ni tuan-tuan, atas makna berbuka ni, berbuka atas nama berhari raya. Tu yang kata baju raya pun kita seronok tak? Seronok. Tirai raya, sofa raya, kapet raya, semua bab raya belakang. Mai seronok tu pasal apa ustaz? Fitrah dah. Tapi kalau main raya, dia buat blur, dia tak tahu nak buat apa, dia tak ada rasa gembira, teruja, kosong. Hak tu, kalau orang siapa-siapa di kalangan kita tuan-tuan, hak main rasa tak ada apa raya ni, tu something wrong at somewhere. Ada masalah tak mana-mana tu, saraf tertekan tak mana-mana tu. Tapi tak ada rasa seronok lah seorang ni. Walhal waktu berbuka, walhal waktu berhari raya, fitrah atas manusia, kita akan seronok dua benda ni. Tu yang kita pakai baju raya. Hari Jumaat sunat kita pakai baju warna putih, hari Jumaat. Tapi bila hari raya, sunat kita pakai baju bukan warna putih, tapi baju yang paling cantik, yang paling baru yang kita ada. Tak kiralah warna apa pun. Apa warna tuan? Jeremia ke, pink ke, biru ke, hijau ke, oranye ke, sebut habis tuan-tuan ni. Tak payah kan? Sebut tak habis warna ni pun payah agak tuan-tuan ni. Pakailah atas nama gembira hari raya. Sampai tak tu tuan-tuan, pakaian yang paling cantik, tak kiralah baju tu 2-3 tahun pun tak apa, asalkan itu yang paling cantik, sunat pakai pada hari raya. Bukan syarat kena beli baru dah, tapi lazim je barulah kita beli. Atas terjemah seronok tu, kalau kita mampu. Baru ni bawa budak-budak pergi beli baju raya di Maidin tuan-tuan, sebiji bah, Allah seronok lah tuan-tuan. Budak-budak boleh baju Maidin bagi potongan, anak-anak asnaf ni seronok. Pi masa pinat bah tu tak apa nak meriah sangat, hala balik bila pakat pegang baju raya kan, wak-wit tenggelam suara cikgu. Seronok, fitrah manusia dah tuan-tuan. Bab-bab seronok ni, ini seronok yang pertama, sama ada seronok waktu berbuka ataupun seronok waktu berhari raya. Dan seronok yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, iaitu seronok kita sewaktu pertemuan kita dengan Allah. Waktu kita bertemu dengan Allah ni, puasa ni tolong iring kita. Ramadan ke, puasa-puasa lain ke tuan-tuan, tolong teman kita, tolong jadi juru cakap kita di hadapan Allah. Kita tak bercakap waktu tu tuan-tuan, amalan kita tolong bercakap. Antara dia puasa kita, antara dia sembahyang kita, antara dia sedekah kita, juru cakap bagi pihak kita. Bahkan mereka menyaksikan kita atas nama kebaikan. Ni puasa pun dah, ni sembahyang pun dah, nak saksi ikut mana? Siapa nak tolong jawab? Mulut tak boleh jawab tuan-tuan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu takkan tak bisa jumpa ayat ni. Nak kali baca Yasin kita jumpa. Kalau tak jumpa, sahih. Sahih apa tuan-tuan? Tak baca Yasin. Tu je. Hak baca ni dia jumpa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, kami kelukan lidah-lidah mereka, kami patrikan lidah-lidah mereka. Tak boleh bersembang dah macam dunia duk rabung sangat, duk kono kok nu, kono kok ni. Tak ada dah. Dan tu nak menjawab siapa? Wa tukallimuna aydihim,
yang nak bercakap itu tangan-tangan mereka. Apa maksud tangan? Amalan-amalan mereka. Inilah ruang kita tuan-tuan, inilah kesempatan kita. Sampai kira berapa? 10 ah. Awak tak lajak 11.30 tau. Boleh ambil anak tuition lagi kan. Jangan buat pasal ustaz, oi kami ni mai dah hajat ni, belakang-belakang tu kata takkan sampai 11.30. Ni balik nak kena main pula lagi saya ni. Boleh nak cikgu Umi nak ajak 11.30, anak keluar tuition 11.30. Tapi takkanlah kuliah duha tak ada lagi 3 jam kan. Tak ada lagi kita jumpa 3 jam. Paling lama pun 1.5 jam. Ni pun rasa lama. Ada hak tu pusing kaki 4 kali dah ada. Lepas kanan kiri belah tu. Lepas kiri kanan pula tu lepas. Lepas tu tak larang nak pusing dah tuan-tuan. No. Saya mujur tuan-tuan tak nampak kaki duduk bawah meja. Ni penduk mengisap salah gelar ni tuan-tuan kan. Apatah lagi kesempatan Ramadan kita doa ada ni. Usahalah tuan-tuan cari sebab antara kita dengan Allah, dengan amalan-amalan yang ada dalam Ramadan, dengan kelebihan-kelebihan yang Allah janji hanya dalam Ramadan sahaja. Gunakan ruang peluang ini, jadikan dia sebagai satu sebab supaya kita dapat hajat kita di akhirat dengan Allah. Jangan sebab tu tak ada. Kalau sebab tak ada siapa boleh tolong kita tuan-tuan. Apa sebab dia? Taat pada perintah Allah. Itu sebab yang kita nak cari dalam hidup kita. Jangan kita dapat title ahli maksiat waktu tutup 2 kelopak mata ni. Biar waktu akhir hayat kita, bila orang tengok kita hari kematian kita, orang menyaksi kebaikan kita. Orang menyaksi kebaikan kita. Yang terbaru terdekat Pakcik lah tuan-tuan. Semua orang mengaku dan menyaksi kebaikan dia. Saya main ziarah malam kematian lepas tarawih daripada tanduk. Saya main ke sebelah lebih, dekat ke sebelah lah. Teringin nak tengok juga muka dia. Macam mana aku tutup kan? Orang tak ada tutup tak suruh buka lah. Tak nak tengok juga muka yang kita pernah tengok waktu hidup ni. Tengok-tengok rasa nampak tenang je. Tenang je cara kematian dia. Tak silap saya waktu maghrib pun tengah azan kan masa tu, anak dia cerita. Allahu Akbar kabira. Banyaklah tuan-tuan, apatah lagi anak qaryah sini dengan dia. Saya duduk luar pun banyak kenangan. Banyak kenangan. Tambah-tambah hak kuliah pula tuan-tuan. Noh. Hak tu lagi kenangan Cikgu Mi. Dia yang duduk envelope tau ni. Lepas ni tak ada dah siapa nak letak envelope atas meja ni tuan-tuan. Dia tak ada dah. Oh, Cikgu Mi pula dia kata aku ada. Cikgu Mi kata aku ada. Nah. Tapi saya jumpa ramai dah tuan-tuan hak duk letak envelope atas meja dia tu pergi dulu. Lepas ni Cikgu Mi pula aku. Tak biasa lagu tu lah kan. Cikgu Mi kata aku tak mau letak ligan sampai rumah kan. Tak mau letak kita ligan sampai rumah kan. Kenangan semua lah. Hak tu yang kita nak tuan-tuan. Saat kematian kita, semua terkeluar di mulut ke tak terkeluar di mulut ke, semua menyaksi kebaikan kita. Kalau orang nak menyaksi kebaikan kita ni tuan-tuan, confirm syurga. Pasal apa? Orang nampak kebaikan, orang harap kebaikan daripada dia. Sungguh tuan-tuan, hak berlebih kurang tu sifat manusia kita. Tu sifat baharu. Kalau ada tu kurang, tu terlebih, tu sifat baharu kita tuan-tuan. Ada lemah kita. Tapi kita dikenali dengan orang yang baik. Waktu setengah-setengah kematian, ada imam lepas doa tanya lagi pada yang hadir ni, apa kata kamu ke atas jenazah ini? Kita kata apa tuan-tuan? Baik. Tu kita menyaksi kebaikan dia tu. Nah. Sebab tu seafdal orang yang sembahyang jenazah ni adik-beradik. Sebab mereka kenal kita. Kemudian sahabat karib kita, orang yang afdal sembahyang jenazah ni. Sebab mereka tahu kebaikan kita, sebab mereka kenal kita siapa. Dan penyaksian mereka ikhlas kerana Allah. Nah. Tapi kalau tak kenal pun masalah juga tuan-tuan.
Baik, tapi dia tengok tang mana pun nak keluar lagi pintu tu ke pintu tang mana. Baik, baik, tapi dia tak kenal kita tuan-tuan. Dan dia tak menyaksi pun kebaikan kita. Tapi hak mai sebab tu afdal yang mengenali isi mati tu. Tuan-tuan, kalau saya meninggal, tuan-tuan kata baik tak saya? Jawab lah. Ni nak habis dah ni. Tak baik lagi tu orang ni bang. Kenapa? Dengan ayam pelam, dengan ayam oren, tak baik lagi tu orang kenapa? Baru bunyi baik. Dia kena peringat lagu tu bang pun. Dia tak nampak apa kan. Kenapa? Takkan kena jus kurma pula kan. Semua kita mahu kebaikan. Sebab tu kena hadir pada tempat-tempat yang baik tuan-tuan dan puan-puan, supaya orang saksi kebaikan kita. Ni baik tak nak buat, waktu tempat baik pun tak nak nampak. Saat kita tak ada, dia orang nak mengaku baik pun orang tak berani kata. Saya kata bohong pula. Aku tak nak nampak dia pergi tempat hak baik-baik. Aku tak nak tengok dia buat kebaikan-kebaikan. Sebab tu orang suruh main masjid, supaya orang berani dan sanggup menyaksikan kebaikan kita. Bukan nak marah tuan-tuan, gerak. Lepas suruh mai tak mau mai, lepas suruh tak mau mai. Ambil kesempatan Ramadan ni tuan-tuan. Jangan nak tunggu pagi raya baru nak mai. Ambil kesempatan 3-4 hari baki ni untuk mencipta apa yang kita nyatakan pada pagi ni, sebab yang kita nak gunakan sebab itu untuk dapatkan hajat akhirat kita. Dan saya tutup dengan satu hadis qudsi. Allah Ta'ala firman, kata Nabi SAW, ma aqalla hayaan. Ma aqalla hayaan ini tuan-tuan kalau terjemah Dewan Bahasa dan Pustaka, maksudnya amat sedikit rasa malu. Tak syok terjemah lagu tu. Kita terjemah lorat bahasa jalan Kuala Kedah kita ni senang lagu mana? Ma aqalla hayaan ni bukan sikit rasa malu, tapi kita terjemah dengan muka tak malu. Ma aqalla hayaan, kata Allah, muka tak malu. Man yatma'u fi jannati, siapa-siapa yang nak syurga aku tapi dia tak ada min ghairi amal, dia tak ada amalan apa-apa. Hak lagu ni kata Allah, muka tak malu. Hak nak pahala, nak syurga, nak selamat perjalanan akhirat, tapi dia tak ada amalan apa-apa. Amalan tu yang kita kata sebab dasar ni. Bukan kira banyak sikit, pastikan ada sebab itu di kalangan kita ni, supaya dengan sebab itu jadi hujah kita dengan Allah. Ya Allah, dulu aku taat pada perintahmu ya Allah. Ya Allah, dulu bagian-bagian aku buat amalan-amalan ni ya Allah. Kita nak sebab tu, baru kita boleh sembang di akhirat. Ni nak sembang apa? Sebab tak ada. Faham maksud saya tuan-tuan? Sebab tak ada. Yang duk ada, lepas nganga, lepas nganga, lepas ghalit, lepas ghalit. Daripada tak balik sampai balik. Lepas balik, bulung. Lepas bulung, siapa tak kebulung lah kat dia? Tak ada sebab apa, langsung kosong daripada ibadat dia. Duk kira buat dosa, duk kira buat maksiat, kira duk himpun dosa. Tapi akhirat nak syurga. Orang lagu ni kata Allah, ma aqalla hayaan, muka tak malu. Bukan saya kata tuan-tuan, Allah yang tuan-tuan nak syurga dia ni, Allah yang kata lagu ni. Fa kaifa ajudu bi rahmati, bagaimana aku nak bermurah, kata Allah, nak bagi syurga yang dia nak, walaupun syurga itu milik aku, ala man bakhila bi taati, kepada sesiapa yang bakhil nak taat pada aku. Nak taat pada aku pun kedekut, kata Allah dia ni. Tiba-tiba dengan aku dia nak macam-macam. Muka tak malu. Lama tak dengar muka tak malu ni tuan-tuan. Kita ulang kerap sikit lagi ni. Ambil kesempatan Ramadan. Mainlah ramai-ramai tuan-tuan. Oh, ni kuis surut dah kita tarawih pun. Kuis surut dah tuan-tuan. Kuis riak. Kuis riak. Saya ada hadir satu masjid tuan-tuan. Malam tu penuh, saya tak mahu abang masjid mana kan. Hujan lebat.
Penuh ni ya Allah kata malam tera-tera ni boleh ramai tera ni. Hebatlah. Rupa-rupanya penuh tu tuan-tuan. Sampai lah penuh pasal hujan lepas tak boleh balik. Pasal hujan lepas tak boleh nak balik. Tu Imam kata kalau sedia-sedia takat 8 je Ustaz. 8 pun tak apa tu Imam, asalkan dia buat. Yang kita dah risau 8 pun tak, 20 tu harus lagi lah tuan-tuan. Tu betul jugalah Ustaz, betul jugalah. Tak apa, buatlah 8. Jangan 8 pun tak ada, apatah lagi 20 rakaat sebenar Ramadan. Tarawih tuan-tuan tak ada dah, luar Ramadan tak ada tuan-tuan. Bulan Syawal tak ada tarawih dah. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal pun tak ada tarawih dah tuan-tuan. Nak jumpa lagi 4 malam saja lagi. Lebih kurang. Tu pun kalau anak bulan tak nampak. Kalau anak bulan nampak, lagi 3 malam saja lagi. Carilah tuan-tuan kelebihan Ramadan. Dan baki-baki yang ada ni, carilah kelebihan Lailatul Qadar. Kata ulama, antaranya Imam Ghazali, sekiranya satu Ramadan mula hari Isnin, besar kemungkinan malam Lailatul Qadar itu, besar kemungkinan kata Imam Ghazali dan Imam Abu Bakar Al-Maghribi, akan berlaku pada malam 21. Kalau satu Ramadan mula hari Sabtu, besar kemungkinan kata mereka malam Qadar itu boleh berlaku. Bukan yakin, tetapi boleh berlaku pada malam 23. Kalau satu Ramadan mula hari Khamis, kita mula hari apa Cikgu Min? Confirm Jangan silap sebut hari sudah. Hari Selasa. Mereka ingat lagi puasa mula hari apa? Kita kira ingat nak raya dah ni. Nak jatuh hari apa? Khamis ke Jumaat ke? Mereka ingat lagi puasa tu hari apa? Sekiranya satu Ramadan jatuh ataupun kita mula dengan hari Khamis, besar kemungkinan qadar itu berlaku pada malam 25. Ini firasat orang-orang saleh. Dan sekiranya satu Ramadan mula hari Ahad ataupun hari Rabu, mana hari Selasa tak tiba ni kan? Besar kemungkinan kalau satu Ramadan mula hari Ahad ataupun hari Rabu, besar kemungkinan hadza wabillahi taufiq, malam qadar boleh berlaku pada malam 29. Malam apa kita tak sebut lagi tuan-tuan. Tak habaq tak apa agak noh. Sekiranya satu Ramadan mula Selasa ataupun hari Jumaat. Dia ada tahun dia mula hari Jumaat, ada tahun mula hari Selasa kan. Kalau tahun tu dia mula satu Ramadan dengan hari Selasa atau hari Jumaat, besar kemungkinan malam qadar itu boleh berlaku pada malam 27 Ramadan. Bila nak tanya ni soalan lah ni 27 Ramadan, kalau ikut firasat Imam Ghazali ni, malam ni. Carilah kelebihan tentang 1000 bulan ibadah. Kita tak sampai umur tara tu. Hak umur 60 70 pun ibadat tak penuh tara tu. 70 pun ibadat sikit je, kita tak larat. Kalut benda lain banyak lagi. Tapi kalau siapa jumpa malam qadar ataupun Lailatul Qadar, Allahu Rabb, kelebihan yang akan dicatat dalam amalan dia seumpama dia beribadat 1000 bulan non-stop ada dalam catatan amalan dia. Hak inilah kita nak bawa waktu hujah dengan Allah Ta'ala. Carilah kelebihan tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni mewah sikit. Biarlah tarawih kita berjamaah, biarlah witir kita secara berjamaah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, rasa qadar itu dulu. Okey, 10 dah baik. 10 sungguh. Nah, perjanjian kita pada pagi ini, dan rasa itu juga jadual yang ada pada pihak tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Dan saya doakan dengan baki-baki. Bila sebut baki ni tak berapa hari dah lah. Tak macam awal yang banyak kita jumpa Ramadan. Hak ni baki sikit lagi. Allah kurniakan istiqamah pada kita. Nikmat boleh beramal ibadat dalam Ramadan. Semoga bila berakhir Ramadan ini mampu menjaga kita untuk hidup sebagai hamba Allah 11 bulan yang akan datang di luar daripada Ramadan. Hanilah nak tolong kait kita, nak tolong bimbing kita, nak tolong peringat kita ni. Perintah-perintah Allah
Ni nak jumpa Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, semua ni 11 bulan nak jumpa pula Ramadan, wallahu a'lam. Hak sebulan ni lah nak tolong didik kita ni untuk jadi hamba Allah di luar Ramadan. Sebab tu kita pulun Ramadan ni. Nah, pulun sangat-sangat tuan-tuan. Bahkan Nabi bila hidup 10 yang terakhir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Aisyah pun kata, Nabi pulun sungguh 10 akhir Ramadan. Tidak sebagaimana hari-hari sebelum itu. Kerana kelebihan Ramadan itu sendiri. Nabi pun cari kelebihan Ramadan, walaupun dia Nabi dan Rasul dah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin dah. Apatah kita manusia umat Nabi, carilah kelebihan itu atas kekurangan kita. Amin ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak atas undangan kuliah duha pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk semua, termasuk diri saya. Terima kasih pada Abang Munir yang sudi datang ke Masjid Al-Ummah Teluk Cengai sama-sama memeriahkan majlis kita pada pagi ini. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampak tuan-tuan dan puan-puan ceria je dalam muka pagi ni. Pasal apa tak? Ceria ada makna ke apa ke? Abang lepas ceria pagi ni tak lena pula tu. Siapa Cikgu Min? Ada apa? Ada apa lagi ni? Ada lagi kan? Patut depa ceria. Tu pun tak seronok lagi nak raya. Tu fitrah manusia tuan-tuan. Farhatun 'inda fitri, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Gembira waktu nak raya, nak berbuka puasa, dan gembira hak ni kita nak jumpa lah semua. Waktu nak jumpa Allah tu, lagilah kita akan gembira sekiranya kita bawa title hamba Allah dalam pertemuan kita itu. Amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.